Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Maznah binti Haji Abdullah dari Jabatan Perdagangan Politeknik Hulu Terengganu akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 2 Diploma Akuntansi di Politeknik Hulu Terengganu. Isi kandungan bagi pembentangan kajian kami adalah terbahagi kepada 5. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian-kajian yang lepas. Yang ketiga, metodologi kajian. Yang keempat, dapatan kajian. Dan yang kelima, kesimpulan. Kajian yang bertajuk Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar tahun 1 atau semester 2 Diploma Akuntansi Politeknik Hulu Terengganu ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar tahun 1 atau semester 2 di Politeknik Hulu Terengganu. Seterusnya untuk mengenal pasti tahap penggunaan bahasa Inggeris seharian pelajar dan pengaruh persekitaran kepada pelajar PhD. Berdasarkan kepada dapatan kajian-kajian yang lepas, didapati tahap penguasaan bahasa Inggeris pelajar IPT di Malaysia masih lagi berada di tahap yang sederhana. Berdasarkan kajian daripada Muhammad Hasimi pada tahun 2017 pula menyatakan faktor minat terhadap bahasa Inggeris menjadikan pelajar tersebut meningkatkan kefahaman terhadap bahasa antarabangsa tersebut. Seterusnya, dapatan daripada kajian Abu Bakar dan Abang Madni 2008 menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Inggeris pelajar. Antaranya, sikap dan peranan ibu bapa pelajar itu sendiri. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya kepada pelajar tersebut. Dapatan daripada kajian Munira Abdul Razak pada tahun 2009 pula mendapati manfaat penguasaan bahasa Inggeris kepada pelajar terbahagi kepada 3. Yang pertama, pelajar boleh mengakses ke sumber daya pendidikan nasional. Yang kedua, pelajar boleh berkomunikasi dalam lingkungan akademik. Dan yang ketiga, pelajar boleh mengungguli kompetitif dalam dunia pekerjaan mereka nanti. Seterusnya, untuk metodologi kajian, kami menjalankan kajian yang berbentuk kuantitatif dengan mengedarkan borang soal selidik kepada 39 orang pelajar semester 2 bagi sesi 2 2022-2023 untuk mendapatkan data daripada responden. Borang soal selidik ini mengandungi 2 bahagian, iaitu bahagian A yang mengandungi soalan untuk mendapatkan maklumat demografi responden dan bahagian B yang mengandungi soalan berkaitan dengan tahap penguasaan bahasa Inggeris pelajar semester 2 dan tahap penggunaan bahasa Inggeris seharian pelajar dan pengaruh persekitaran kepada pelajar. Analisis data adalah secara kuantitatif menggunakan perisian Statistical Package for Social Science ataupun SPSS versi 21. Bahagian A dianalisis secara deskriptif, manakala bahagian B dianalisis untuk mendapatkan skor min dan juga sisihan piawai. Seterusnya, untuk dapatan kajian dan juga perbincangan, merujuk kepada jadual 1, jadual interprestasi skor Alpha Cronbach. Bagi Alpha Cronbach antara 0.8 hingga 1, tahap kebolehpercayaan instrumen soalan adalah sangat baik,
dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi. Seterusnya, alpha Cronbach antara 0.7 hingga 0.8, tahap kebolehpercayaannya adalah baik dan boleh diterima. Untuk 0.6 hingga 0.7, tahap kebolehpercayaannya boleh diterima. Seterusnya, kurang daripada 0.6, tahap kebolehpercayaan item perlu dibaiki. Dan akhir sekali, bagi alpha Cronbach yang kurang daripada 0.5, maka instrumen soalan tersebut, tahap kebolehpercayaannya, item tersebut perlu digugurkan. Seterusnya kita merujuk kepada jadual 2, jadual kebolehpercayaan instrumen. Bagi instrumen yang berkaitan dengan tahap penguasaan bahasa Inggeris pelajar semester 2 Diploma Akuntansi, ada 7 item soalan. Alpha Cronbach-nya adalah 0.877. Seterusnya, bagi instrumen, tahap penggunaan bahasa Inggeris seharian dan pengaruh persekitaran, jumlah itemnya adalah 8 dan alpha Cronbach-nya adalah 0.874. Jadi min keseluruhan bagi jumlah item soalan 15 ialah alpha Cronbach-nya 0.941. Daripada keseluruhan yang diperolehi daripada ujian kebolehpercayaan alpha Cronbach iaitu 0.941 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 2, ini menunjukkan instrumen soalan berada dalam keadaan yang sangat baik dan efektif dengan tahap konsisten yang tinggi. Ini juga disokong oleh pengkaji statistik bahawa nilai ini boleh diterima kebolehpercayaannya menurut interprestasi skor alpha Cronbach yang merujuk kepada Palin tahun 2001, iaitu nilai alfa sebanyak 0.5. Seterusnya, untuk dapatan analisis daripada jadual 4 menunjukkan item soalan nombor 5 iaitu pensyarah perlu memiliki suara yang lantang dan jelas sekiranya bahasa Inggeris digunakan sebagai medium pengajaran, memperolehi skor min yang tertinggi iaitu 4.23. Ini menunjukkan peranan pensyarah dalam menyampaikan syarahan di dalam bahasa Inggeris sangat penting. Dan ini selari dengan kajian lepas yang menunjukkan pensyarah memberikan impak yang positif kepada tahap penguasaan bahasa kepada pelajar. Ini berdasarkan dapatan kajian Mio Ibrahim Kamarudin dan As'adah Muhammad pada tahun 2011. Seterusnya kita merujuk kepada dapatan analisis daripada jadual 5 yang menunjukkan item soalan nombor 7 dan nombor 8 memperolehi skor min yang tertinggi iaitu 4.05. Ini menunjukkan pelajar berminat dengan bentuk-bentuk hiburan yang lebih santai untuk menguasai bahasa Inggeris dan sangat berminat dengan kursus bahasa yang dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam berbahasa Inggeris. Ini selari dengan dapatan kajian yang lepas yang menunjukkan penggunaan visual dan hiburan akademik berperanan dalam meningkatkan pemahaman pelajar. Kajian oleh Ching and Nur Faradila Muhammad pada tahun 2021. Seterusnya, kesimpulan kepada kajian kami terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, hasil kajian mendapati bahawa penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 2 Diploma Akuntansi di PhD berada pada tahap yang sederhana. Yang kedua, hasil dapatan juga menunjukkan
pelajar mempunyai keinginan untuk bertanya dan tidak memiliki rasa takut untuk bertanya di dalam kelas yang menggunakan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, budaya penggunaan bahasa Inggeris perlu bermula daripada pensyarah itu sendiri bagi membawa budaya yang berterusan kepada para pelajar. Ini berdasarkan dapatan kajian daripada Razak pada tahun 2003. Sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.